All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kabar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita masih lagi di segmen Creepy Outdoor, di mana kami akan bawa korang sama-sama dekat luar untuk merasai feeling seram sambil bercerita dan mendengar cerita daripada saya. So kisah seram hari ini dibawa oleh salah seorang subscriber kami yang berasal daripada Sabah. And cerita ni sebenarnya dia berat sangat nak cerita dekat orang lain tau. Dah lama sangat dia pendamkan kisah ni, tapi disebabkan dia suka tengok kisah-kisah creepy yang kawan post kat YouTube ni, hari ni dia beranikan diri untuk kongsikan pengalaman seram yang selama ni dia pendam. Dan dia kata ini pengalaman paling seram yang dia pernah lalui dan pertama kali buat dia. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So pemilik kisah hari ni Hasha, and Hasha mengalami kisah seram ni pada tahun 2019. And cerita yang dia nak kongsikan hari ni ibarat cerita pusaka keluarga dia yang masih belum selesai lagi sehingga hari ni. Dan pengalaman ni dilalui oleh Hasha dan kakak dia sendiri semasa kakak dia tengah berpantang anak pertama dekat kampung diorang. So cerita dia bermula seminggu selepas kakak Hasha ni, yang Hasha gelar Kak Ngah, melahirkan anak pertama dia dan sedang dalam fasa berpantang tau korang. Jadi sebagai adik bongsu lah yang jadi babysitter kakak dia orang kan. So ceritanya bermula satu petang ni, yang ada dekat rumah masa tu mak dia orang, ayah dia orang, Hasha, Kak Ngah dan anak buah kecil dia yang sedang merehatkan diri dekat ruang tamu sekitar pukul 5 petang macam tu. So korang bayangkan masa tu penat sangat sebab dia orang baru balik daripada temankan Kak Ngah pergi klinik kan. Lepas tu bawa anak dia orang daripada pagi sampailah ke petang. So dalam Hasha baring-baring tu, Hasha terlelap lah sampai ke maghrib dalam pukul 7 macam tu. So dekat sinilah ceritanya bermula, di mana dalam waktu tempoh Hasha terlelap hampir sejam tu, Hasha dapat satu mimpi yang sangat pelik dan Hasha tak pernah rasa mimpi macam tu selama ni. Korang tahu tak, disebabkan Hasha ni selalu tengok video creepy kaman kat YouTube kan. So Hasha dah selalulah dengar cerita-cerita pengalaman seram orang lain kan. Jadi Hasha tahu yang mimpi Hasha tu memang tak normal pada ketika tu. Dan apa yang dia mimpi adalah waktu tu dia tengah bersama ayah dia, mak dia, Kak Ngah dekat dalam satu kereta yang sedang bergerak macam biasa. Diorang tengah menuju ke satu tempat yang Hasha tak pasti dekat mana, tapi memang kereta sedang bergerak. So dalam perjalanan tu, tiba-tiba dekat tepi jalan ni ada satu pondok macam bus stop yang dah lama tu. Diorang macam pass by lah bus stop tu kan. And dekat bus stop tu ada seorang nenek yang muka dia macam tak berapa jelas, tapi dia sedikit bongkok dan berpakaian seperti seorang nenek. Lepas tu nenek tu dia tahan kereta diorang ni. Kemudian dalam mimpi tu ayah Hasha berhenti. So masa kereta yang diorang naik tu berhenti, Hasha ternampak yang nenek tu tengah macam dokong seorang kanak-kanak kecil dalam lingkungan umur 2 tahun macam tu. And kanak-kanak perempuan tu wajah dia sangat jelas dan Hasha kenal, tapi bukan dalam kalangan keluarga Hasha ni. Kanak-kanak ni actually seorang anak daripada keluarga belah suami Kak Ngah, yang baru je 2 kali Hasha pernah berjumpa lah dengan budak tu, and tak begitu rapat. Dia just kenal macam tu je. Kemudian nenek tu dia buka pintu belah Hasha, dia duduk sebelah Hasha, lepas tu dia bagi budak yang dia tengah dokong tadi tu dekat Hasha. Lepas tu Hasha dengan jelas dalam mimpi tu dia terima dan dokong kanak-kanak tersebut. Lepas tu nenek tu berlalu pergi korang. Pada waktu tu sosok nenek dalam mimpi Hasha ni ada kata something tau, tapi Hasha tak berapa dengar dengan jelas dan tak ingat bila dia dah terjaga daripada mimpi tu. So sebaik sahaja Hasha menerima budak tu, Hasha terus terjaga daripada mimpi dia dan dia terkejut sebab dia rasa macam real gila mimpi tu.
Dan pada waktu itulah Hasha terjaga dan hanya terduduk berdiamkan diri sebab dia tengah fikir, macam speechless lah. Apa ni dia baru mimpi tadi kan? Apa yang lagi buatkan Hasha seram adalah Hasha rasa macam meremang satu badan bila dia terus terjaga. Padahal mimpi tu tak adalah macam seram sangat kan, tapi macam buatkan kita terfikir apa mesej yang nak disampaikan dalam mimpi tu. So dalam beberapa minit lepas tu Mak Hasha perasan lah yang Hasha macam tengah fikirkan something kan, muka dia macam bela-bela. Lepas tu mak dia pun tegur lah dia, kenapa? Lepas tu Hasha pun dengan ragu-ragu dia cubalah ceritakan mimpi tu tadi dekat mak dengan Kak Nga. Bila Hasha ceritakan sebiji apa yang berlaku dalam mimpi tu, mak dia dengan Kak Nga terus kata yang diorang meremang satu badan. Lepas tu mak dia terus panggil ayah diorang yang ada dekat dapur tu. Lepas tu mak diorang ceritakan lah mimpi Hasha dekat ayah diorang kan. Tapi malangnya ayah Hasha ni dia jenis yang macam tak ambil peduli sangat lah dengan benda-benda mistik ni. So tiap kali diorang bagi tahu benda macam ni, mesti dia akan cakap tak ada apa-apa lah tu, tak ada apa-apa lah. Lepas tu lah dia kata sebab Hasha tidur waktu maghrib dan tak solat lagi kan. Mungkin sebab tu lah mimpi benda-benda macam tu. So bila Hasha fikir balik, mungkin betul juga kan, sebab kan dia tidur maghrib, jadi diorang endahkan je lah mimpi tu. Tapi Kak Ngah tetap rasa yang mimpi Hasha ni sebenarnya ada something. Lebih-lebih lagi Kak Ngah pula tengah dalam fasa berpantang kan. And kat sinilah bermulanya di mana selang beberapa hari selepas mimpi tu, anak buah Hasha yang baru lahir tu selalu sangat menangis pada waktu maghrib. Dia menangis tu pula korang, tak berhenti-henti sampai malam tau. Kadang-kadang tu waktu siang pun dia akan menangis juga. Dia menangis tu macam menangis yang kesakitan. Kita kadang-kadang suara baby menangis ni kita boleh bezakan tau menangis sebab apa kan. Bukannya menangis macam bayi merengek macam biasa. Dia seolah-olah macam disakiti oleh sesuatu. And diorang perasan benda ni bila diorang nak bawa baby tu pergi hospital, sebab diorang takut lah kok ada sakit kat mana-mana yang diorang tak perasan kan. So setiap kali baby tu menangis, tak kira lah pagi ke malam, diorang akan lari pergi bawa baby tu ke hospital. Sebaik sahaja diorang ni meninggalkan kawasan rumah, anak Kak Ngah akan berhenti menangis dan tertidur seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku tadi. Sama juga bila setiap kali diorang ni dari satu tempat, lepas tu diorang nak balik ke rumah, dekat halaman rumah tu je dia akan menangis seolah macam ada something lah dalam rumah tu yang buatkan baby tu takut ke baby tu disakiti oleh sesuatu yang berada dalam rumah diorang tu. So diorang ni memang akan bawa baby tu kadang-kadang dalam kereta sampailah baby berhenti menangis. Sumpah sebiji macam anak buah Kama juga weh. Jadi diorang ni sampai tak tahu nak buat apa lagi, and benda ni berlanjutan selama 2 minggu. Diorang dah panggil beberapa orang lama lah, pakcik-pakcik kan yang tahu nak ubatkan baby menangis, tapi tak ada satu pun yang jalan. Tetap sama baby tu still menangis juga pada waktu yang sama. So hari demi hari diorang dah macam dah biasa kan, diorang siap dah ready lagi lah bila baby tu nak menangis. Diorang akan bergilir-gilir untuk jaga wujud baby tu sampailah baby tu tertidur. So sebelum kejadian ni baby memang akan tidur dekat buaian tau, tapi since dia kerap menangis, dia macam dah trauma lah nak masuk dalam buaian tu. Jadi diorang terpaksa lah bergilir-gilir tidurkan baby ni dengan cara macam dodoikan dia, tidur dalam pelukan. Sampailah ada satu hari ni, waktu tu mak ayah diorang tak ada dekat rumah sebab diorang pergi kenduri family belah mak kat kampung. Jadi tinggallah Hasha dan juga Kak Ngah dan juga bayi tu bertiga kat rumah. Dari petang sampailah tengah malam, dalam 1 pagi macam tu barulah mak ayah diorang balik. Tapi sepanjang hari tu sebenarnya setiap seorang daripada Hasha ke Kak Ngah ke baby ada menerima gangguan yang berbeza pada waktu yang berbeza. Tapi dia tak anggap benda ni seram lah, sebab pada awalnya Kak Ngah tak cerita pun dekat Hasha apa yang dia alami pada waktu tu. Dalam pukul 7 macam tu Kak Ngah tengah pergi toilet. Toilet tu ada dekat dapur tau. Masa tu Hasha dekat depan TV sambil dodoikan anak buah dia. So tengah dodoi-dodoi tu tiba-tiba ada satu suara macam orang tengah menebas rumput dekat belakang rumah. Bahagian belakang rumah Hasha ni memang ada semak samun tau. Ada rumput semua dah tinggi-tinggi lah, tapi bukanlah hutan. Dia just laluan nak pergi ke kebun bahagian belakang. So memang nampak sangat semak pada waktu siang. So masa tu Hasha ingatkan bunyi tu just bunyi biasa atau Hasha yang salah dengar. Sampailah Hasha cuba slowkan volume dekat TV tu dan dengar lagi bunyi yang sama, macam ada orang tengah tebas pokok tu. And kali ni memang kuat gila tau. Sedangkan waktu tu dah nak pukul 7 petang
petang tau korang, dah nak maghrib tau. So siapa je yang nak tebas pokok waktu tu kan, dah nak gelap-gelap macam tu, tak logik lah. Jadi bila bunyi tu semakin kuat, Hasha pun mula rasa seram dan terus panggil Kak Ngah dia yang ada dekat dapur tu, suruh naik cepat ke ruang tamu. So bila Kak Ngah sampai je, Hasha ni terus suruh kakak dia tu diam and dengar apa yang Hasha dengar waktu tu. And bila diorang diam, bunyi tu still ada dan semakin kuat, kedengaran sangat jelas macam ada orang tengah tebas pokok guna sabit rumput tau. So Kak Ngah katalah, kuatkan bacaan Al-Quran kat TV tu. Jadi Hasha pun terus kuatkan dan diorang berdua cuba hiraukan je bunyi tu. Sambil Kak Ngah tengah cuba untuk call mak diorang untuk tanyalah bila nak balik ni kan, sebab diorang dah mula rasa seram kat rumah ni. Tambahan lagi keadaan Kak Ngah pula waktu tu yang masih berpantang dan anak dia pula masih lagi baby kan. So masa tu diorang biarkan je bacaan Al-Quran tu terpasang dekat TV, dan Hasha biarkan volume TV tu kuat lah sampailah diorang dah tak dengar lagi bunyi orang tengah tebas pokok tu. Hampir dekat jam 8 malam barulah diorang yakin yang bunyi tu dah tak ada. Masa tu lah mak ayah diorang tiba-tiba pula tak dapat dihubungi, korang tak dapat nak call, mungkin sebab line mak bapak diorang tak elok kot dekat kampung kan, ataupun maybe diorang tengah sibuk. So diorang biarkan je lah macam tu dengan bacaan Al-Quran masih berkumandang kat TV. Bila anak buah diorang dah tidur, Hasha decide nak ajak Kak Ngah makan, sebab Kak Ngah tak makan lagi waktu tu disebabkan bunyi tadi lah yang buatkan diorang takut. So diorang macam berjarak lah, even nak pergi kat dapur pun. Bila diorang dah okey sikit, Hasha pun ajak lah Kak Ngah makan sementara anak buah Hasha tengah tidur kan. Jadi Hasha pun turunlah ke dapur dan sediakan makan malam diorang and then bawa naik ke atas. Tengah makan, Kak Ngah tiba-tiba pula buka cerita dia petang tadi korang. Dalam pukul 6 macam tu rupanya dia kata dia turun kat dapur tengah buat air. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar ada suara mak dia tengah panggil 2 kali tau. Lepas tu dia pergilah jenguk keluar kat pintu dapur tu, tak ada siapa-siapa. Bila dia buka pintu pun tak ada siapa-siapa. Lepas tu dia fikirlah positif yang mungkin salah dengar kot, sebab tu dia tak cerita lagi dekat Hasha. So bila kejadian bunyi menebas tadi tu terjadi, barulah dia perasan mungkin tu salah satu gangguan juga. Yelah adalah nak dekat waktu maghrib kan. Lepas tu terdengar suara macam mak sendiri pula tu. Bila dah cerita macam tu, Hasha pun decide habis je solat isyak, jom lah kita mengaji kan, untuk kurangkan sikit rasa ketakutan Kak Ngah ni. Sebab Kak Ngah memang someone yang jenis penakut di antara adik-beradik diorang. Jadi Hasha takut kalau jadi apa-apa waktu dia dalam keadaan berpantang macam tu. Mak ayah pula tak ada kat rumah. Jadi Hasha decide untuk nak mengaji lah lepas solat isyak, untuk redakan sikit rasa ketakutan diorang tu. Dah habis makan macam tu, Hasha pun solat lah isyak. Dalam pukul 9 macam tu lah, dah habis solat isyak, Hasha pun ambil Al-Quran dan nak mengaji dekat tepi tempat diorang tidur dekat depan ruang tamu tu. Hasha pun start lah mengaji. Dalam beberapa baris macam tu, Hasha ingat lagi masa tu dalam pukul 9.13 malam ya, diorang terdengar bunyi kerusi bergerak dekat luar pintu depan, betul-betul depan diorang. So Hasha masa tu macam still cool lagi. Diorang just pandang each other and then Hasha kata mungkin kucing terlanggar kerusi tu kot. So Hasha pun sambunglah mengaji kan. And beberapa baris je Hasha sempat sambung, kali ni dia dah tak boleh nak positif korang, sebab diorang terdengar dengan jelas dan sangat kuat bunyi kerusi tu seperti diseret keluar pintu. Nak kata kucing macam mustahil lah, sebab tu kerusi plastik tau. Agak berat untuk seekor kucing dapat buat bunyi seretan kerusi macam tu. So Hasha pun masa tu dah lemah semangat sangat sampai tak boleh nak teruskan mengaji, sebab dia rasa dah sejuk badan time tu. Bunyi seretan tu berturut-turut 3 kali, kemudian dia stop. Hasha masa tu dia memang tak tunggu dah, terus call mak ayah dia. Banyak kali dia call sebab dia dah memang takut gila waktu tu. And bagi Hasha benda ni macam sangat-sangat seram bagi dia, walaupun tak ada nampak penampakan apa-apa, sebab benda ni pertama kali Hasha lalui. And malam tu diorang pasang 2 phone ayat Al-Quran, dua-dua diorang kuatkan volume yang paling kuat, sampailah mak ayah diorang balik pukul 1 pagi tau. Diorang sampai tertidur ketakutan tunggu mak ayah diorang balik. And bila diorang balik pun diorang still nak pastikan tu mak ayah diorang ke bukan. Lepas tu memang dah confirm tu mak ayah diorang, baru diorang buka pintu. And diorang tak cerita apa-apa lah malam tu kan, sebab dah pukul 1 pagi kot. So diorang tunggu sampai esok pagi, barulah diorang cerita perkara yang jadi malam tadi. Bila dah tahap macam tu, barulah ayah diorang macam start ikhtiar lah, sebab kat rumah diorang ni tak pernah pun jadi benda-benda macam ni. Jadi sejak kemunculan baby baru tu lah, jadi ayah dia decide untuk keesokan harinya panggil ustaz kat kampung untuk tolong tengok lah. Jadi bila ustaz datang, dia pun tolong ubatkan baby tu, sebab baby tu masih lagi menangis tanpa sebab.
Tapi ustaz ni kata dia tolong apa yang mampu je, sebab dia pun bukan arif sangat pasal benda ni. Cuma sepanjang dia mengubatkan anak buah Hasha, dia cuma kata buang semua jenis mainan yang berbunyi seperti loceng yang ada dekat rumah. Dia kata benda ni boleh jadi asbab makhluk-makhluk gaib ni datang mengganggu baby. Tapi dia kata masa tu tak ada sesuatu pun dekat rumah. Dia just kata kemungkinan perangai anak kecil yang berlainan ragam, wallahualam. Cumanya ustaz tu just cakap elakkanlah mainan berbunyi macam loceng, sebab bunyi loceng tu macam tak baik lah untuk baby, sebab loceng ni kan boleh mengundang makhluk yang tak diinginkan. So selepas daripada tu diorang buang semua mainan yang berbunyi loceng dalam rumah, and alhamdulillah memang agak berkesan, sebab semenjak diorang dah tak bunyikan loceng-loceng mainan tu, anak Jap dia jangan gelap gila nak mampus. Weh, ni bateri habis ke apa? Okay, kamu rasa macam dah lama sangat duduk kat luar ni. Kita chill, kita relax. InsyaAllah tak ada apa-apa, kita tak ganggu benda tu. Mungkin dia pun nak dengar cerita ni kan. So, kita guna lampu ni je. Okay, kamu harap korang nampak. Kita nak end dah video ni. So, sambungan tadi Hasha kata memang agak berkesan sejak diorang dah tak bunyikan dah lagi loceng tu, and baby pun beransur pulih dari tangisan yang tak berhenti tu. Tapi lepas tu Ayah Hasha ni jumpa dengan seorang kawan Ayah Hasha yang agak pakar lah dalam bab ni kan. So bila sampai je ustaz tu dekat rumah, dia kata memang ada banyak dalam rumah tu sebenarnya. So ustaz tu pun teruslah mulakan perubatan dalam tu, and proses perubatan makan masa dalam 2 hari juga. And diorang boleh nampak tau makhluk yang mengganggu baby ni. Pakcik tu tangkap banyak dalam botol menggunakan ayat Al-Quran, dan diorang memang nampak jelas wajah-wajah makhluk tersebut. Tapi Hasha kata Hasha minta maaf sangat sebab Hasha tak boleh nak describe detail wajah makhluk tersebut sebab sangat sensitif untuk diorang dan mengerikan. Apa yang Hasha boleh kongsikan adalah wajah dia merupakan sosok kanak-kanak macam TOYOL, tapi bukan TOYOL. Lebih kepada makhluk kanak-kanak yang menakutkan dan mengerikan. Dan bukan hanya seekor tau benda tu yang dapat ditangkap, tapi lebih daripada 10 makhluk yang diorang dapat saksikan semasa proses mengubat tu. Selepas daripada perubatan daripada kawan lama ayah Hasha ni, alhamdulillah sedikit sebanyak gangguan tu berkurangan. Sampailah Kak Ngah habis pantang dan balik semula ke bandar kat rumah diorang macam biasa. Alhamdulillah semua baik saja. Tapi Hasha kata ibarat benda ni macam masih belum diselesaikan, sebab benda yang buat Kak Ngah menangis ni dah berjaya dibuang. Tapi sampai sekarang dah almost 3 tahun lebih berlalu, diorang selalu sangat dapat gangguan kecil yang berbeza-beza. Kadang-kadang benda ni buat diorang seram sangat sebab rasa macam tak selamat lah kan. Dan ada juga yang tak selesai. Diorang selalu juga terima mimpi-mimpi pelik. Kadang-kadang mak diorang berkali-kali mimpi ular besar datang kat rumah tengah jaga rumah. Yang pernah sekali tu, ular yang ada dalam mimpi mak diorang ada dalam mimpi Hasha juga. So setahu Kamal, kalau mimpi ular ni memang gangguan jin lah. Tapi buat masa ni Hasha dan keluarga menganggap benda tu biasa saja ataupun teguran supaya perkuatkan lagi ibadah mereka. Wah, bagusnya, sangat positif. Tapi diorang haraplah benda ni sebenarnya bukan angkara hasad dengki manusia kan. Okay, Kamal rasa itu sahaja video untuk hari ni. Okay, tak apa, kita sambung je dalam rumah. Okay, bye-bye.